Islam. Marilah kita lihat sejarah dan konteks dan juga suasana semasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yusir fiha wasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah An-Nazim. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada mereka, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Lalu mereka berkata, apakah dikau akan menjadikannya di situ mereka yang menumpahkan darah dan melakukan kepasadan, sedangkan kami ialah golongan yang bertasbih dengan segala pujian dan mentasbihkan dikau. Maka kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tahu. Inilah barangkali tema pertumpahan darah. Firasat malaikat yang sangat tepat. Hari ini, pertumpahan darah berlaku di mana-mana. Dan khusus pada hari ini, mari kita lihat fokus kepada apa yang berlaku di negara Soviet Union satu masa dulu. Soviet Union, negara yang besar. Ketika pemerintahan komunis, sebagaimana barangkali kita sebut dalam kuliah, ketika kita membincangkan buku Transylvania dulu, negara yang diperintahkan oleh komunis pada tahun 1918. Ketika itu, negara ini bergabung dengan banyak wilayah, termasuklah Rusia sendiri, termasuklah bahagian Eropah, dan juga negara Islam yang termasuklah Uzbekistan, Kazakhstan, dan sebagainya. Kemudian, pemerintahan yang dilakukan oleh Stalin dan juga Lenin sangat-sangat dahsyat. Mereka melakukan pembunuhan yang total kepada umat Islam. Sejarah malam umat Islam di Rusia telah berlaku sejak tahun 1918. Dan apa yang berlaku ialah pelarian yang dihalau daripada kampung halaman sebagaimana yang berlaku di Palestin sekarang. Demikianlah kita lihat penduduk China sebahagian daripada Soviet Union ketika itu dihalau daripada kampung halaman mereka. Dan mereka dibiarkan mati di kawasan Siberia, kawasan yang sangat sejuk. Gambar-gambar ini cukup menyayat hati. Itulah yang dilakukan oleh Soviet Union dan sebahagian umat Islam di Crimea dibunuh. Dan saya nak fokuskan kepada Crimea dan juga Ukraine hari ini. Crimea kita lihat petanya nanti, dan Ukraine adalah satu negara pada asalnya. Ketika di bawah Soviet Union, kedua-dua negara ini adalah negara Islam. Dan kita lihat di situ sejarah Ukraine yang paling lama. Ketika berada di bawah Kerajaan Utsmania yang berpusat di Istanbul, maka Ukraine dan Crimea ialah bangsa yang banyak membantu Kerajaan Utsmania untuk menerokai ataupun dalam peperangan untuk mengalahkan kerajaan Kristian di kawasan Eropah. Ketika zaman Soviet Union, penduduk inilah yang dibunuh, yang diseksa, yang dilakukan sebagaimana terlihat dalam gambar ini. Pejuang-pejuang yang sangat kental. Mereka kebanyakan dari bangsa Tatar. Tatar ialah bangsa Mongol yang kemudiannya datang untuk menghancurkan Islam. Tetapi Allah ubahkan hati mereka. Mereka menerima Islam dan mereka lah yang berjuang di Ukraine dan di Crimea. Dua kawasan yang kemudiannya disatukan di bawah nama Ukraine. Inilah yang menjadi pertikaian. Umat Islam diseksa dengan begitu dahsyat. Sehinggalah zaman Gorbachev. Gorbachev ialah presiden Soviet Union terakhir. Ketika itu Soviet Union telah hancur berpecah. Maka negeri-negeri yang wilayah-wilayah sebahagiannya telah berpecah daripada kesatuan Soviet Union. Dan mereka sekarang menjadi negara yang merdeka. Termasuklah Ukraine dan Crimea yang saya sebut ini. Selain pada negara Islam, maka kita lihat ketika Presiden Boris Yeltsin, maka Rusia telah berpecah. Berpecah kepada 15 wilayah. Soviet Union yang besar ini telah berpecah kepada 15 kawasan. Termasuklah daripada Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, dan sebagainya. Termasuklah negara Islam, termasuklah Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan sebagainya. Apabila telah berpecah, maka kita lihat sebahagiannya diberikan kemerdekaan. Sebahagian negara Islam masih dipegang oleh Rusia, tidak dimerdekakan. Khususnya adalah Dagestan dan juga Chechnya. Tetapi negara yang dimerdekakan termasuklah negara Eropah Timur, termasuklah Estonia, Latvia, Letonia, Belarus, Ukraine, dan Moldova. 6 buah negara ini dimerdekakan oleh Rusia, tetapi bersyarat. Apabila kemerdekaan diberikan, maka kemerdekaan ini diberi bersyarat. Walaupun kemerdekaan ini penuh, tetapi ada perjanjian. Perjanjiannya ialah mereka tidak boleh berpihak kepada mana-mana pihak. NATO ataupun sebagainya tidak boleh berpihak. Itu syarat mereka yang tidak boleh dilanggar. Dan selepas
kejatuhan Soviet Union, maka Rusia yang awalnya juga menzalimi umat Islam, tetapi mengambil pendekatan yang lunak. Mereka perlukan sokongan umat Islam untuk menentang musuhnya yang lebih besar. Maka Presiden Putin membuatkan satu dasar yang lunak pada Islam. Dan penduduk China yang selama ini dizalimi telah diberikan hak. Masjid-masjid mereka dibina kembali, sekolah-sekolah dibina kembali, wanita diberikan hak untuk menutup aurat dan sekolah dan sebagainya. Di sinilah kita lihat permulaan pada dasar Putin untuk berbaik dengan Islam, sebab musuh yang dihadapinya lebih besar, Amerika, NATO. Jadi dia mengambil kesempatan, mengambil pendekatan untuk berbaik dengan negara Islam, khususnya Iran, Turki dan lain-lain. Dan di sinilah kita lihat umat Islam dapat bernafas. Dalam masa inilah Islam dapat berkembang di Rusia ataupun di Rusia ketika itu. Bahkan di China pernah mengadakan satu persidangan ulama. Persidangan ulama ini diadakan di Rusia, bukan di Timur Tengah. Menunjukkan apa yang disebutkan di sini ialah dasar Putin yang memberikan ruang pada Islam berkembang ini diambil secara khusus oleh umat Islam untuk berkembang di Rusia. Dan sekarang ketika ini umat Islam sedang berkembang luas di Rusia. Inilah antara gambar-gambar menunjukkan dasar Putin untuk berbaik dengan negara Islam, khususnya dengan Iran dan juga dengan negara Turki. Putin secara khusus mengunjungi negara besar ini untuk mengadakan hubungan secara diplomatik. Yang selama ini mereka tidak adakan dasar ini. Bahkan mereka bertemu dengan negara Islam ini ialah kerana musuh mereka. Musuh mereka yang besar ialah Amerika dan NATO. NATO adalah kesatuan negara tentera Atlantik Utara, dan ini sedang masuk ke negara yang dimerdekakan oleh Soviet Union, khususnya lah Ukraine. Dan apa yang berlaku di sini ialah perjanjian asalnya ialah negara yang dimerdekakan ini tidak boleh berpihak kepada Barat. Tapi sekarang Ukraine sudah dimerdekakan. Dia telah merasakan negaranya bebas dari Rusia. Dan di situ adalah pertemuan di antara yang berpihak kepada Barat dan yang masih berpihak kepada Rusia. Maka konflik yang berlaku di sini ialah disebabkan itu. Yang satu lagi ialah negara Crimea. Dan Crimea ini ialah kawasan yang paling strategik. Dia sama seperti negara kita. Dia berada semenanjung di Laut Hitam. Dia asalnya ketika Soviet Union dia berada di bawah Ukraine. Apabila Ukraine dimerdekakan, dia turut merdeka. Tetapi kemudiannya apabila krisis berlaku di sini, Rusia mengambil Crimea. Mengambil Crimea kembali yang asalnya di bawah Rusia. Kemudian Rusia ambil kembali. Sedangkan Amerika ingin menjadikan Ukraine sebagai negara Yahudi kedua. Mereka sedang merancang untuk jadikan Ukraine sebagai negara Yahudi kedua. Itu sebab apabila serangan Rusia ke atas Ukraine, maka seluruh negara Yahudi di bawah pengaruh Amerika bersatu. Berbeza dengan apabila mereka Yahudi menyerang Palestin. Dan apakah sikap mereka berbeza sama sekali. Dan mengikut risikan Rusia, Amerika akan mengambil Crimea. Mereka tidak sahkan bahawa Crimea adalah sebahagian pada negara Rusia. Sedangkan Rusia telah isytiharkan bahawa Crimea adalah negara yang berdaulat di bawah Rusia. Amerika ingin mengambil Crimea melalui Ukraine. Dan itulah sebenarnya niat New World Order untuk menjadikan Ukraine sebagai negara Yahudi kedua. Benar apa yang berlaku sekarang. Sebaik saja Putin masuk dan menyerang Ukraine, maka yang keluar daripada Ukraine adalah orang Yahudi. Dan segera dibawa ke Israel. Maksudnya hubungan di antara ini terselah sekarang. Lebih lagi Perdana Menterinya lah Yahudi. Presidennya Yahudi. Dan inilah di antara konflik yang berlaku ialah Ukraine yang harus berkecuali telah berpihak kepada kesatuan Eropah. Lebih malang NATO ingin jadikan dia sebagai ahli NATO. Sedangkan walaupun Turki sudah diambil sebagai ahli NATO, tetapi dari segi kesatuan Eropah, Turki masih dipertikaikan. Tetapi Ukraine di-offer untuk dijadikan kesatuan Eropah, tujuanlah untuk dijadikan sebagai tapak negara Yahudi baru. Tuan-tuan, kita lihat dalam perjanjian tahun 1994. Sebaik saja Soviet Union memberikan kemerdekaan kepada Ukraine, termasuklah Crimea, maka ada syarat-syaratnya bahawa tidak boleh berpihak pada mana pihak. Tetapi ini tidak dipatuhi oleh Crimea. Apabila sebaik saja mereka menjadi negara yang merdeka,
maka mereka tidak patuh dengan perjanjian asal yang diberikan oleh Soviet Union. Dan kita lihat di Ukraine, oleh kerana negeri baru ini yang tidak sebagaimana yang dirancang oleh Rusia asal ketika kemerdekaan, maka sebahagian mereka menentang, rakyat mereka menentang kerajaan Ukraine sendiri. Dan mereka ini yang berada di kawasan timur, yang disebut sebagai kawasan yang konflik sekarang ialah Luhansk dan juga Donetsk. Inilah kemudiannya Rusia memberi kemerdekaan minggu lepas. Diberi kemerdekaan yang asalnya di Ukraine. Tujuannya ialah dia dapat masuk di sini dan melindungi dan untuk menceroboh. Bukan menceroboh, tapi untuk pertahankan dirinya sekiranya NATO yang sudah bersedia di Poland. Rupa-rupanya mereka sudah bersedia di Poland. Benar sebagaimana yang dijangka oleh Rusia. Tetapi negara kita, berita kita daripada CNN, yang sangat bias. Sangat-sangat bias. Kita tidak melihat bagaimanakah NATO, Amerika melalui NATO ingin mengambil Crimea. Tidak disebutkan. Tidak pernah disebutkan dalam berita negara kita. Sedangkan punca sebenar yang dipertahankan oleh Rusia ialah sebab Crimea yang sudah berada dalam kawasan Rusia akan diambil oleh NATO. Diberikan kepada Amerika untuk dijadikan negara Yahudi kedua. Itu yang berlaku. Dan kita lihat sejarah Crimea. Sejarah Ukraine. Dia asalnya negara Islam. Ketika di bawah kerajaan Osmania. Dan apabila Rusia mengalahkan kita, ketika Rusia bernama Rusia, bukan Soviet Union, sebelum Soviet Union, mengalahkan umat Islam di situ, maka kita lihat kezaliman dilakukan oleh Rusia ke atas umat Islam di Ukraine dan Crimea. Crimea ini negara Islam. Dan dia duduk di Laut Hitam. Kemudian apabila berlaku, maka Islam sekarang sudah menjadi majoriti, asalnya majoriti. Sekarang dikatakan dalam statistik yang terakhir ini 0,9% penduduk Islam di Ukraine, sedangkan dialah negara umat Islam dalam kurun yang 15. Ketika di bawah Osmania dan kawasan Osmania ini termasuklah kawasan-kawasan Balkan, kawasan-kawasan yang berada di kawasan Mediterranean. Kemudian kita lihat masjid juga antara banyak di Eropah terdapat di Ukraine, sebanyak 160 masjid. Di sebuah negara yang majoriti ataupun umatnya lah minoriti Islam, ialah dalam kadar yang banyak. 160 masjid yang mega. Dan ini menggambarkan bahawa kesan-kesan sejarah tamadun Islam Osmania masih kita dapat saksikan, walaupun masjid ini ketika zaman Soviet telah diruntuhkan. Dan dibina kembali. Ada yang dibina dalam masa yang sangat lewat pada tahun 2000 atau 2006, tetapi dibina di atas tapak yang sama. Inilah latar belakang umat Islam di Ukraine dan juga di Crimea. Dan inilah tiba-tiba hasrat Yahudi telah tercapai apabila kawan ini, Daman Zelensky ini, telah dipilih menjadi presiden. Cuba tuan-tuan bayangkan. Pilihan raya di Ukraine antara orang asal Ukraine dan orang Yahudi. Hidup bersama dengan orang Tatar dan sebagainya. Apabila pilihan raya dilakukan untuk memilih presiden, yang menang adalah presiden Yahudi. Maksudnya, walaupun penduduk Yahudi ini sedikit, yang diberitahu bahawa bilangannya tidaklah majoriti, tetapi mereka dapat mempengaruhi supaya memilih Yahudi ini sebagai presiden mereka. Apabila presiden ini mereka telah dilantik dalam beberapa tahun lepas, mula-mula sekali dia ingin masuk ke Ukraine ke dalam Eropah, ke seluruh Eropah, yang telah dilarang oleh Yahudi, itu adalah Rusia, yang memberikan kemerdekaan dulu, jangan masuk campur dengan Eropah. Tiba-tiba dia dijadikan landasan oleh New World Order untuk dijadikan tapak kepada Yahudi baru. Lalu NATO masuk bagi pihak New World Order. Di belakangnya lah Amerika bersama NATO, di belakangnya Yahudi. Disambut oleh presiden baru. Dan cukup menarik, Perdana Menteri juga Yahudi. Dan presiden ini sangat-sangat komited dengan Yahudi. Rupa-rupanya Ukraine dengan Israel ada hubungan keluarga. Dari segi keluarga yang mereka bawa orang Ukraine ke Israel ketika awal tahun 48. Dan keluarga mereka masih bersambung. Dan presiden ini yang sangat-sangat taat kepada Judaism ataupun kepada Zionism. Dan dia sekarang merupakan satu aset besar. Sebab satu-satunya yang jelas, presiden dan Perdana Menteri yang dua-duanya Yahudi ialah Ukraine. Barangkali tidak ada yang dua. Walaupun tidak jelas, tetapi yang jelas ialah di Ukraine. Inilah Perdana Menterinya. Perdana Menteri juga ialah Yahudi. Presidennya adalah Yahudi. Maka dua-dua ini senang dimainkan oleh NATO dan juga oleh Amerika.
Dan apabila kita lihat kapal terbang kita jatuh, jangan lupa MH17 kita jatuh. Maka jatuh di kawasan yang dikuasai oleh Rusia, kawasan Ukraine yang dikuasai oleh Rusia. Jatuh di situ. Yang lakukan siapa? Segera Amerika mengatakan dilakukan oleh Rusia. Rusia tembak Malaysia kita. Apa guna? Apa sebab? Dan yang sebenarnya disebut oleh tentera Rusia yang menembak kapal terbang Malaysia ialah Yahudi Ukraine. Full stop. Yang menembak MH17 kita mengikut Rusia ialah Yahudi Ukraine. Kerajaan Ukraine yang sedang merancang untuk menaikkan Presiden Yahudi. Ini kata Rusia. Amerika mengatakan bahawa ditembak oleh Rusia. Saya serah tuan. Kita lihat yang manakah lebih kesimpulan terlakukan. Kita lihat, sama-sama lihat. Rusia tuduh Amerika, Amerika tuduh Rusia. Amerika itu Ukraine. Sebab itu dia sudah dipengaruhi oleh Amerika ketika itu, tuan-tuan. Apa yang berlaku ialah kapal terbang kita hancur. Dan inilah sebahagian penumpang yang bukan semua orang Indonesia, sebahagiannya orang Eropah, tetapi atas nama Malaysia. Dan kita lihat kapal terbang kita jatuh pada 17 Julai 2014. Dan pada masa yang sama, minggu yang sama, Gaza sedang dibedil oleh Israel. Peperangan Gaza yang cukup besar tahun 2015, tuan-tuan masih ingat, diserang pada 8 Julai 2014. Kemudian kapal terbang kita ditembak pada seminggu kemudian. 9 hari kemudian. Apakah ada hubungan di antara kapal terbang kita jatuh dengan serangan Gaza? Kita lihat sama ada hubungan tidak, itu saya serahkan tuan-tuan. Kita lihat apabila Malaysia menyatakan mereka solidariti bersama dengan Palestin. Bangunan kita diletakkan gambar Palestin. Dan ini menimbulkan kemarahan yang besar pada Yahudi. Dan tuan-tuan, tentera Palestin yang resmi Al-Qassam menyeru kepada intelektual penduduk Malaysia. Tuan-tuan lihat. Saudara-saudara kita di Indonesia, saudara kita di Malaysia, jadilah ke intelektual anda dalam IT. Masuklah perangi ke dalam sistem Yahudi. Benar, pelajar kita sudah masuk dalam sistem mereka. Pelajar kita dapat masuk penetrate dalam Iron Dome yang menjadi pertahanan terbesar Yahudi. Dan ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar daripada Yahudi. Bagaimanakah pelajar kita? Entah daripada mana datang. Bersama dengan pelajar Indonesia, masa-masa Gaddaf ataupun hack dia punya tentera yang terbaik, yang paling secure, security yang paling kuat di dunia, dimasuki oleh pelajar Malaysia. Dipanggil tentera cyber. Dan inilah gambaran mereka minta tak payah datang berperang bersama kami, tapi kamu berilah kepada kamu. Maka akhbar Yahudi melaporkan Malaysia juga kemudiannya godam 3,000 maklumat taja Yahudi Israel di seluruh dunia. Ini cukup marah. Bagaimana negara kecil Malaysia yang intelektual mereka menandingi intelektual ataupun intelijen mereka yang boleh masuk dalam sistem yang telah dikawal begitu rapi. Dan saya mengatakan, Malaysia, jaga Malaysia. Kami bagi amaran kepada kamu. Jangan laku sekali lagi ini. Sekali lagi laku, kami akan bertindak. Kamu akan faham. Tiba-tiba kapal terbang kita jatuh. Apakah ada hubungan atau tidak, saya tak tahu. Kapal terbang kita jatuh 17 Julai. Amaran yang diberikan selepas saja Gaza diserang 8 Julai. Apakah ada hubungan tidak, saya tak tahu. Dan sama-samalah kita mencari maklumat yang benar. Dan sebaik saja peperangan yang dilancarkan oleh Rusia untuk pertahankan dirinya daripada serangan Amerika untuk mengambil Crimea, sebab Amerika sudah berada di Poland. Sebab itulah Rusia serang Ukraine, sebab Amerika sudah berada di Poland. Belarus sejarahnya memberi ruang kepada Rusia. Maka berpecahlah negara Eropah Timur, satu pihak kepada NATO dan Amerika, satu pihak kepada Rusia. Dan pelarian yang terjadi apabila peperangan berlaku
Yang dikesah ialah Yahudi. 5,000 dibawa segera akan dibawa ke Yahudi, ke Israel. Maksudnya Yahudi sudah bersedia di sini. Perdana Menterinya Yahudi, presidennya Yahudi, orangnya Yahudi. Dan sekarang Perdana Menteri Israel mengatakan, kami akan bawa segera penduduk Yahudi yang berada di Ukraina. Penduduk asal yang berada di Israel juga datang dari Ukraina asalnya. Datang daripada Rusia, datang daripada Amerika, datang daripada Poland, datang daripada seluruh dunia. Dan dikumpulkan di Palestin. Dan begitulah barangkali maksud hadis bahawa Yahudi akan berakhir di Palestin. Mereka sekarang sudah berkumpul, mengumpulkan Yahudi di bumi Palestin. Dan tuan-tuan kita lihat kisah, kita mulakan dengan kisah baru. Maka berlakulah serangan. Yang seluruh dunia condemn Rusia. Barangkali juga kita condemn Rusia. Sebab kita tahu hujung pangkal peristiwa ini berlaku. Amerika yang rancang. Amerika yang rancang untuk mengambil Crimea melalui Ukraine. Caranya, masuk ke Ukraine dalam Kesatuan Eropah, kemudian NATO masuk dan jadikan Ukraine sebagai ahli NATO. Amerika boleh masuk dengan jelas dan sampai ke sepada Rusia. Tuan-tuan. Crimea lah sebabnya. Crimea inilah yang sebab peperangan ini, bukan Ukraine. Crimea ini sebahagian dari Ukraine asalnya yang kemudiannya Rusia ambil kembali. Dan dia adalah negara Rusia. Ketika Soviet Union, dia sebahagian dari Rusia, iaitu namanya Ukraine. Ukraine dimerdekakan. Tapi Crimea diambil kembali. Dan Crimea inilah tempat Islam berkembang cukup besar di situ. Dan dia sangat strategik sebab dia kawal Laut Hitam. Sebenarnya Amerika telah merancang lama untuk mengambil Crimea, tetapi Rusia telah masukkan dalam kawasannya. Secara resmi pada tahun 2014, maka dirancang supaya Crimea, supaya Ukraine diperintah oleh Presiden Yahudi dan Perdana Yahudi supaya senang untuk mengambil Crimea. Crimea menjadi persoalan sebenarnya. Di sinilah NATO masuk Ukraine untuk mengambil ini. NATO bersama dengan Amerika. Di belakangnya Yahudi. Kita tahu bahawa Yahudi telah dikuasai oleh Amerika dikuasai oleh Yahudi sejak pada zaman presiden pertama, dia sebenarnya yang memerintah Amerika adalah Yahudi. Inilah persoalan sebenarnya Crimea yang tidak pernah keluar dalam berita CNN, tidak pernah keluar berita TV3. Crimea. Crimea lah menjadi punca sebenarnya yang berlaku di Ukraine. Dan tuan-tuan, NATO telah diberikan amarat. Rusia mengatakan perjanjian kami dengan Ukraine, NATO tidak boleh masuk. Apatah lagi untuk menjadikan NATO, Ukraine sebagai ahli. Dan saya bagi line merah. Jangan sentuh. Dan provokasi dilakukan oleh mereka supaya Rusia menyerang Ukraine dan tuduh Rusia jahat. Itu cara dia. Apa yang berlaku ialah, kata Presiden Putin, sebenarnya Amerika sudah lama mengintai Crimea yang kita panggil benua Korum. Dan sebenarnya tujuan mereka lah untuk mengambil ini. Dan itu sebabnya Rusia ambil lebih awal, sedangkan dialah bekas negara Rusia. Sama seperti Kuwait. Amerika merancang untuk ambil Kuwait, tiba-tiba Saddam Hussein serang Kuwait. Sama cerita. Sama kisah dengan Kuwait. Sedangkan apabila Saddam Hussein serang Kuwait, sebenarnya untuk menghalaukan Amerika, sedangkan yang salahlah Saddam Hussein. Sama sekarang peristiwa itu. Dan saya tidak pernah tengok berita ini daripada kacamata CNN, saya lihat daripada kacamata umat Islam di Rusia. Dan sekarang sekiranya NATO, sekiranya Ukraine menjadi anggota, maka dengan sendirinya tentera Amerika boleh sampai ke sepadan Rusia. Itulah yang mereka rancangkan. Dan 24 Februari minggu lepas diistilahkan perang, maka Amerika sedang standby di Poland. Belarus memberikan ruang kepada Rusia sebab Eropah Timur tidak semua bersama dengan Eropah NATO. Tuan-tuan, apakah yang berlaku sekarang? Dan kita lihat, dia sebenarnya merancang untuk masuk ke Kesatuan Eropah sebagai landasan untuk masuk kepada NATO. Dan ini maka sebelum hari kemerdekaan, 1 hari atau 2 hari sebelum peperangan, maka negeri yang diperdekakan Luhansk ini dengan Donetsk ini dimerdekakan sekali lagi oleh Rusia. Dimerdekakan sekali lagi. Dimerdekakan Ukraine satu masa dulu dan dimerdekakan sekali lagi. Sebab dia di bawah pengaruh Rusia.
Dan dengan kemerdekaan ini, maka Rusia dapat masuk dan jadikan dia sebagai pertahanan. Maka perancangan Amerika tergendala sebab dia nak masuk ke sini. Sedangkan sekarang sudah dikuasai oleh Rusia. Tuan-tuan. Belarus memberikan ruangan dan sekarang sudah 15 perancis yang dibuat oleh Rusia. Ini semalam. Saya tahu apakah yang berlaku hari ini. Dan peperangan terus berlaku sekarang. Rusia dikondem di bawah Bersatu. 140 negara kondem Rusia sebab menceroboh Ukraine. Ukraine ialah bekas negara Soviet Union. Dan di manakah kita? Mereka dari segi ekonomi membicarakan bagaimanakah pengaruh ekonomi. Sebab antaranya gas yang melalui pipe Nord Stream 2 ini sangat penting pada Eropah. Sekiranya Rusia melalui Jerman ini putuskan, maka krisis tenaga akan sangat tenat di Eropah. Apakah Rusia akan memutuskan atau tidak? Allah. Yang satu lagi ialah makanan, gandum. 1/4 gandum dunia datang daripada Ukraine dan Rusia. Rusia dan Ukraine ialah penyumbang gandum termasuk yang kita guna di Malaysia. Dan sekiranya peperangan berlaku di sini, maka dijangkakan bahawa krisis makanan akan berlaku sebab kita makan nasi tetapi krisis ini akan terus berlaku di seluruh dunia. Dan kita lihat Amerika sedang menunggu di Poland. Maksudnya ketika Rusia serang, Amerika sudah berada di situ. Dan tidak di-highlightkan Amerika sudah masuk di situ. Tidak di-highlightkan. Yang di-highlightkan ialah pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Dan segera Israel menolong Ukraine. Sebagaimana yang kita jangka sama ini. Sebagaimana kita jangka sama ini, begitulah yang terjadi. Dan perancangan untuk menjadikan Ukraine sebagai Yahudi kedua ini barangkali sekarang terbantut kerana peperangan ini. Dan tuan-tuan, Israel dengan segala bantuannya, segera sebagaimana mereka dulu membawa orang Ukraine ke Israel, sekarang mereka memberikan bantuan. Apabila di pasal 1 ditanya kepada Israel, kami berkecuali. Supaya senang mereka bekerja. Dan ini kita lihat 2 hari lepas persidangan pasal 1. Hak asasi manusia. Dan apabila wakil Rusia berucap, 140 perwakilan akan keluar. Beramai-ramai. Maksudnya yang bersama Rusia hanyalah dalam 50 buah negara. Yang 140 jelas. China berkecuali. China ada agenda di sebalik agenda. Turki kata Crimea ini ialah dia lebih awal dapat Crimea daripada Amerika. Maksudnya yang diambil oleh Rusia dia lebih utama sebab itu bekas negara Osmania. Diambil oleh Rusia. Yang Amerika tak ada kena-mengena. Apa guna Amerika yang mengada-ngada untuk mengambil Crimea sedangkan tak ada hubungan sejarah dengan Amerika di situ. Yang ada hubungan di situ ialah Turki yang asalnya Crimea inilah negara Turki. Kemudian diambil Rusia. Rusia juga memerdekakan Crimea. Memerdekakan Ukraine. Kemudian Rusia lebih berhak ke atas dua negara ini daripada Amerika yang tidak ada hak sama sekali. Dan sekarang Turki terhimpit. Sokongan mana dan apa yang berlaku ialah Turki tidak bersama dengan Rusia. Bertambah lamakah Turki dipujuk oleh Rusia untuk bersama mereka dalam konteks ini. Tapi akhirnya, walaupun barangkali strategik, maka Turki tidak membenarkan masuk kapal Rusia ke Laut Hitam. Melalui Selat Bosporus, sebab nak masuk ke Laut Hitam ini, mesti Selat Bosporus yang melalui Istanbul. Tidak dapat melaluinya, maka tidak dapat masuk ke sini dan stand yang terakhir. Turki tidak membenarkan sebarang kapal Rusia masuk ke situ, sedangkan kapal Rusia sudah berada di seluruh dunia. Tuan-tuan, yang sebenarnya lah Crimea. Krisis inilah krisis Crimea dan kata Turki, dia kalaulah untuk Amerika ambil Crimea, dia lebih utama sebab sebahagian daripada Osmania saat masa dulu. Dan bangsa Crimea adalah bangsa Turki. Bangsa Tatar dengan Turki bangsa yang sama. Dan alasan Rusia mengambil Crimea juga atas asal-asal bahawa di situlah budaya masyarakatnya lebih kepada Rusia daripada Eropah. Dan apa yang berlaku? Kita lihat Turki berpihak kepada NATO sebab Turki adalah sebahagian daripada ahli NATO. Oleh sebab itu tidak bersama Rusia dalam konteks ini, tetapi itulah barangkali strategik dan setakat ini
Turki tidak membenarkan masuk kapal perang Rusia melalui Selat Bosporus untuk masuk ke Laut Hitam. Dan India sedang menunggu senjata daripada Rusia. Sementara itu, dia tak boleh sokong Amerika. Amerika sangat berduka cita sebab Amerika tidak happy langsung. Sedangkan senjata yang nak dalam perjanjian untuk hantar ialah S-400, S-400, S-500 yang dijangka akan dihantar ke India belum selesai semua. Jadi tidak boleh sokong Amerika. Terpaksa sokong Rusia untuk sementara. Inilah yang berlaku di kalangan negara yang ke kiri dan ke kanan. Apabila mereka ada kepentingan dan perjanjian senjata ini belum selesai, satu demi satu dihantar ke India, dia ada musuh dengan jirannya. Oleh sebab itu, konflik dunia ini sangat-sangat melebar dan Amerika yang menghadap ke India bersama mereka tidak happy. Dan selain pada itu, kita tanya Iran. Iran jelas. Dalam peperangan di Ukraine yang jahat Amerika, itu kata Iran. Jelas. Dan inilah mafia sebenarnya. Mafia peperangan Ukraine ialah Amerika. Kata siapa dia? Iran, bukan saya kata. Dia lebih tahu maklumat. Tetapi yang ditunjukkan di Malaysia berbeza sama sekali apa yang berlaku. Sampai pemerintah TV3 sampai henyuk-henyuk mulutnya malah pada Rusia. Semalam saya tengok muka dia. Dia tak tahu sejarah. Sejarah asal lagi tak tahu. Dan kita lihat bagaimanakah Iran memberikan jawapan yang sangat tegas. Mafia ialah USA. Tanpa USA, tanpa Yahudi, selamatlah Ukraine. Kalaulah ini digambarkan oleh Iran, orang yang baik-baik. Rusia berjiran dengan Ukraine dalam keadaan tenang, tetapi ditembak oleh mafia ini, kata Iran. Bukan saya kata, Iran. Iran jelas. Yang jahat dalam ini ialah Amerika. Di belakang Yahudi untuk menjadikan Ukraine sebagai negeri Yahudi yang kedua. Itu sebab kata Iran. Jangan tanya saya, tapi tanya Iran. Tuan-tuan, Malaysia suka. Nak kata Rusia menceroboh, tak berani. Habis dia kata kita sangat berharap supaya konflik ini akan berkurangan. Sekarang konfliknya meletup dan kita harap dia akan turun. Dan itulah orang marah. Kenapakah kita tidak condemn Rusia? Rupa-rupanya benar-benar kita lebih faham daripada kita sendiri. Nak condemn seperti tengok kisah sebenarnya siapakah yang bertanggung jawab. Dan Amerika dengan NATO yang bertanggung jawab sekiranya berlaku apa yang berlaku di Ukraine. Dan apa yang provokasi ini diambil oleh Rusia sebagai respon kepada apa yang dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan. Kita tengok sebagai tim Matara. Ramzan Kadyrov, pemimpin Presiden Chechnya yang berada dalam Soviet Union. Kita jadikan dia sebagai tim Matara untuk sementara. Dia sediakan 12.000 tentera, 10.000 tentera yang sekarang sedang bersolat tahajud malam tadi untuk menentang Amerika. Bukan menentang Ukraine, menentang Amerika. Mereka sedang bersolat malam tadi, 2 malam lepas. Dan mereka turun dengan Allahu Akbar bersama dengan Rusia. Iran bersama dengan Rusia. Dan sekarang Kadyrov bersama dengan tenteranya sedang bersolat tahajud. Kita lihat di manakah tim Matara kita. Paham kedudukan sebenar, kita buat kesimpulan. Saya tidak ada kesimpulan lagi. Dan kita lihat bagaimanakah Kadyrov bersama dengan tenteranya yang sudah bersedia untuk masuk ke Ukraine dan melakukan sesuatu supaya kebenaran akan tertegak. Yahudi sudah hampir kuasai Ukraine. Dan di sini kita lihat bukan saja tentera yang dihantarnya lah sukarelawan yang dihantar oleh Kadyrov sebagai tim antara kita untuk kita kenal apakah yang berlaku di Ukraine. Kita lihat ribuan yang dihantar untuk berkhidmat secara sukarela di Ukraine yang dihantar oleh Presiden Kadyrov. Ayahnya Ahmad Kadyrov dan dia mengganti ayahnya Ramzan Kadyrov yang juga kita lihat suasana ini. Kita boleh ambil tim antara dia sebab dia lebih faham daripada kita. Dia lebih dekat dan dia memahami apakah yang berlaku di Rusia. Tuan-tuan, China tersenyum daripada jauh. Semalam dia berkecuali. Dan apakah yang berlaku? Amerika kata, kenapakah China tidak condemn Rusia?
Sedangkan ini gambarnya yang mencetuskan peperangan di Crimea, di Ukraine ialah Amerika. Gambar ini menggambarkan bahawa yang mencetuskan peperangan bukan Rusia. Rusia hanya bertindak, pertahankan haknya. Dan Amerika yang curahkan petrol di Ukraine. Ini Ukraine. Dan China berkecuali semalam. Wakilnya di bangsa bersatu berkecuali. Mereka ada agenda. Kita ingat apa yang dilakukan Rusia ke atas Crimea hampir sama yang dihadapi oleh China terhadap Taiwan. Taiwan menjadi pesan lama. Yang saya pernah pergi Taiwan 1998, ada satu pesta, ada satu event yang ketika itu China boycott. Apa yang dilakukan di China? Taiwan boycott. Sekarang Taiwan dilihat oleh China. Dan berita yang disebut di sini apakah? Ketika Rusia masuk Ukraine, apakah China masuk Taiwan? Itu soalan, bukan jawaban. Sebab selalunya berlaku apabila ada peperangan satu tempat, ia selalu lagi ambil ruang. Supaya dunia tidak terpukul pada satu tempat. Dan tuan-tuan, kita kembali kepada kuliah kita yang terakhir. Olimpik di Beijing. Di sini sudah kita dapat lihat blok manakah yang akan bersama Rusia, blok manakah yang akan bersama dengan NATO. Amerika. Mula-mula sekali, US mengatakan boycott dengan China. Apakah sebab sedangkan dia jangkakan Rusia akan masuk Ukraine? Kenapa dia boycott China? Maksudnya China bersama dengan Rusia. Dan ketika di Olimpik Beijing pada bulan lepas, bulan 2, maka dunia boycott China, termasuk India, Jepun, US, Australia, 16 negara lain. Semuanya boycott. Tapi mereka hantar ahli, mereka hantar peserta. Mereka boycott, tapi mereka hantar peserta. Hanya untuk menunjukkan dunia bahawa perang akan berlaku. Mereka sudah menjangkakan perang akan berlaku. Yang datang hanyalah Presiden Putin dan beberapa orang pemimpin dunia, yang inilah kemudiannya menjadi blok Rusia sekarang. Yang lain tidak datang, termasuklah Australia, Belgium, Kanada, Denmark, semua negara NATO tidak datang. Maksudnya mereka sudah tahu peperangan akan berlaku yang dimainkan oleh Amerika. Amerika yang merancang peperangan ini. Dan kita lihat ketika Olimpik bulan lepas, inilah yang digambarkan. Peperangan yang barangkali meletus secepat mungkin selepas Olimpik. Benar sebagaimana firasat kita. Benar-benar berlaku. Tuan-tuan, apakah mereka juga bertindak sebagaimana apabila Gaza diserang oleh Yahudi? Apakah mereka bersidang bersatu-satu? Apakah 140 buah negara akan keluar daripada dewan boycott sedangkan Yahudi membunuh umat Islam di Palestin? Tidak berlaku. Dan kita bandingkan apa yang berlaku di sini. Mereka segera keluar. Mereka keluar daripada dewan dan kita lihat double standard yang sangat jelas yang dilakukan oleh mereka apabila umat Islam dibedil, bersidang di bangsa bersatu, condemn Yahudi dan selesai. Itulah yang dilakukan ketika umat Islam dibom. Ketika umat Yahudi dibom di Ukraine, seluruh dunia bersatu, termasuk Malaysia. Semua saluran TV kita bersama dengan Amerika, NATO, yang menjadi punca konflik ini, kata Iran, bukan saya. Tuan-tuan, sekarang masanya untuk pertunjukan senjata canggih mereka. Rusia tak ada peluang untuk tunjukkan senjata canggih. Dia buat senjata berbagai saja, tapi tak dapat ditunjukkan. F-22 Amerika, Su-57. Kita tengok siapakah. Inilah sebenarnya yang berlaku. Crimea, negara umat Islam ini akan hancur. Sebab mereka bukan aim Ukraine tetapi aim Crimea. Lepas ini, cuba fokus pada Crimea. Menjadi punca sebenarnya peperangan ini. Sedangkan Crimea tak pernah disebut sampai hari ini. Dalam semua media massa. Saya tak pernah tengok media massa yang dikeluarkan oleh CNN. Saya lihat daripada berita yang dikeluarkan oleh umat Islam. Sama ada di Timur Tengah ataupun di Rusia. Dan kita lihat permainan pergerakan Su-57 lawan dengan Typhoon yang dibina oleh di Eropah, NATO. Dan ini sebenarnya yang akan memamerkan senjata canggih mereka masing-masing. Apakah ini membawa peperangan ketiga? Sekiranya China terlibat dengan Taiwan, maka dijangkakan perkara yang besar berlaku. Asia Tenggara tidak selamat sama sekali.
Taiwan ialah ia telah berpisah daripada China sejak tahun 1948, 49. China tidak pernah berpuas hati. Dan mereka jagakan apakah yang dilakukan oleh Rusia, apakah dilakukan oleh Taiwan, wallahu a'lam. Dan kita berdoa supaya tidak berlaku. Di situ ada orang Melayu ramai. Bangsa Melayu bertumpu di Taiwan. Satu bangsa yang sejak daripada moyang kita, satu kumpulan di Taiwan lah orang Melayu. Sebelum didatangi oleh orang China. Kalau tuan-tuan pergi ke Taiwan, ada satu kawasan orang Melayu yang menerima Taiwan, kumpulan yang sangat spesial. Mereka sangat cantik orangnya. Kalau kita masuk, naik kapal terbang Taiwan, yang jadi pramugari itu kebanyakan orang Melayu. Melayu yang tinggal di Taiwan. Satu bangsa. Hidup mereka mancung. Ini asli, Melayu asli. Yang sebelum sampai ke negara kita. Dan Taiwan lah satu budaya yang berbagai, mengalami sejarah yang panjang. Dan begitu juga dengan pertahanan, Patriot. Apakah S-400? Dan adalah mempamerkan sebab Rusia kalau tidak ada tempat peperangan, di manakah mereka nak try. Dan lebih menakutlah nuklear. Yang lebih menakutlah peperangan nuklear. Sebab sekiranya Amerika bertindak yang sekarang berada di Poland, maka Rusia telah memberi amaran apakah senjata nuklear tidak dapat digunakan. Sedangkan mereka ada koleksi senjata nuklear yang terbesar dunia. Dan kita lihat koleksi mereka. Dan negara Arab mengatakan apakah ini Bawadir Harb Salithah. Apakah ini peperangan dunia ketiga. Inilah yang disebut oleh pengasis di negara Arab yang saya banyak petik daripada negara Arab. Saya sangat tak percaya kepada CNN. Saya tak percaya. Oleh sebab itu saya mencelih masuk celah-celah berita umat Islam di Rusia sendiri. Umat Islam di Ukraine. Umat Islam di Timur Tengah. Barangkali ini lebih hapat dengan kita. Dan apakah yang kita takut? Dunia akan berpecah dua. Satu yang dipimpin oleh Yahudi, Amerika, NATO. Yang bertempur dengan Rusia dengan negara Islam. Satu pihak. Satu pihak yang berwarna biru ialah NATO, Amerika, Yahudi. Satu lagi Rusia dengan segala umat Islamnya. Walaupun kebanyakan negara Arab bersama dengan mereka, tapi hari ini mereka berkecuali. Arab Saudi berkecuali hari ini. Pelik sungguh. Yang sama ini bersama dengan mereka. Sebab cerita di sebalik cerita belum selesai lagi. Peperangan baru seminggu dan saya juga tidak ada kesimpulan lagi. Dan hari ini tidak ada sebarang kesimpulan. Saya sebut inilah sebagai satu pendedahan dan masing-masing mengkaji dan buat kesimpulan. Dan jangan lupa umat Islam kita yang sedang berkembang di Rusia. Kita lihat senjata nuklear yang ada dunia. Rusia paling banyak 6,000 lebih. Amerika ada 5,000 lebih. China hanya ada 350. Perancis, Britain, Pakistan ada 165. India ada 156. Dan sekiranya ini dikembangkan semua, apakah kita masih selamat atas bumi ini? Apakah bumi ini dapat kita wariskan kepada generasi akan datang? Ataupun kita lihat teknologi akan berakhir. Sebab apabila nuklear digunakan, dijangkakan, teknologi akan berakhir. Dan kita akan kembali kepada perang konvensional. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang saya terpetik di sini, peperangan terakhir berlaku di Syam, di Syria sekarang. Dan Rasulullah pinpoint tempat itu bernama Dabik. Peperangan ini menggunakan pedang. Pedang disangkut pada pohon zaitun yang disebut oleh Rasulullah. Walaku suyufazakum di zaitun, digantung pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Apakah maksudnya simbolik atau benar-benar pedang yang kembali pada zaman asal kita? Dan kita lihat Einstein menjangkakan sekiranya perang dunia ketiga dilakukan, maka kita kembali pada zaman asal tanpa teknologi. Itu kata Einstein. Dan kata Hitler, perang dunia pertama dimulakan oleh Yahudi yang diisytiharkan oleh British. Pakatan mereka menentang Osmania, di belakangnya Yahudi, kata Hitler. Perang dunia kedua dimulakan oleh Yahudi. Perang dunia kedua dimulakan oleh Yahudi, kata Hitler. Perang dunia ketiga, kalau berlaku, saya jangka Yahudi di belakangnya. Saya bunuh Yahudi, kata Hitler. Tapi bukan semua. Supaya manusia tahu kenapakah saya membunuh Yahudi. Itu kata-kata Hitler. Yang sangat dibenci di Indonesia. Sebab hanya Hitler yang menolak Islam. Dan kita bersama British. Tentera Hitler sebelum berperang, mereka solat.
tentera British sebelum berperang mereka minum arak. Itu bezanya. Kita bersama British. Tentera kita tentera British. Bekerja untuk British. Mata-mata kita bekerja untuk British. Dan kita menentang Osmania yang hanya ditolong oleh Jerman dan di belakanglah Yahudi. Maka akhirnya dalam perang dunia yang pertama jatuhlah Osmania, maka Yahudi naik satu demi satu dan sekarang mereka sudah masuk ke sempadan Rusia dan itulah sebab konflik yang berlaku, maka Rusia bertindak. Jangan ambil kata saya sebab perkara ini sedang berlaku. Apakah kesudahan kita belum tahu. Dan sekiranya nuklir digunakan di sini, kita lihat gambarannya. Apakah separuh dunia akan berakhir? Apakah separuh dunia ini akan berakhir dan adalah satu-satunya bahtera kita bersama yang kita sangat sayang sekiranya berlaku perkara yang berterusan di Eropah ataupun di sebelah timur. Maka alangkah malam-malam kita sama berdoa supaya perkara ini telah akan berhenti secepat mungkin dan kebenaran terselah. Selagi kebenaran tidak terselah, maka konflik akan berterusan. Dan Iran, dengar perkataan Iran, konflik yang berlaku di Ukraine disebabkan mafia USA. Itu jelas kata Iran. Dan Zahra pasar ribah-ribah. Bima kasabala dinas nuzikuhum ba'da ya'malun allahum yarji'un. Maka jelaslah kemusnahan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia dan supaya kami mengenakan sebahagian akibatnya yang disebabkan oleh tangan manusia, mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita sama-sama berfikir dan kita sama-sama mendekati diri kita ke kebenaran. Walau kebenaran itu bukan pihak kita, maka marilah kita kenali kebenaran sebab kebenaranlah segala-galanya. Dan dengan kata-kata itu, maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk baca buku saya sebagai sejarah. Buku tradisional ini masih relevan sebab sejarah asal Rusia dengan Ukraine dipaparkan buku ini. Walaupun buku tak termasuk dalam peperangan dan tuan-tuan bolehlah membaca kembali dan hayati bagaimanakah sejarah Rusia Soviet Union yang akhirnya umat Islam terkepit di antara peperangan yang dilakukan oleh mereka. Terima kasih.